Cuma saya nak ingatkan diri kita semua. Kita ni hamba Allah Ta'ala. Setiap hari kita sebut, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkau kami memohon, kami mengabdikan diri. Hanya pada Engkau kami memohon pertolongan. Kita ni, dalam hidup ni hari-hari, siapa yang paling banyak kita berbicara dalam diri kita dengan dia? Apabila menceritakan tentang masalah-masalah yang kita hadapi. Sebahagian orang, segala masalah dia dicerita ke orang tu. Mengadu ke orang ni, mengadu ke orang tu. Cerita ke orang ni, cerita ke orang tu. Merintih tentang masalah diri dia. Dia terlupa untuk berbicara dengan Allah. Padahal bila dia nak berbicara dengan orang tu, nak kena pergi jumpa orang tu, kena ambil masa orang tu, kena ada masa orang tu nak dengar. Sedangkan Allah ni, anytime, dia boleh mengadu dan memanggil Tuhan. Ketika dia berjalan, dia duduk. Kan? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Masa duduk, masa berdiri, duduk, masa nak tidur, dia boleh menyebut, Ya Rabb, wahai Tuhanku. Ya Allah, tolonglah aku. Dia boleh menyebut nama Allah. Dia, masa solat dia memanggil Allah. Tapi, dia tak panggil Allah. Dia tak banyak bicara diri dia. Kita sendiri cuba ingat. Setiap hari dalam perjalanan kita takkan cakap 24 jam. Dan otak kita masa kita tak bercakap, diri kita masa kita bersendirian, mengingatkan masalah-masalah kita. Siapa yang kita seru dalam diri kita? Kalau kita tidak menyeru Allah Azza wa Jalla, tak sentiasa kata dalam diri kita, Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, mudahkan urusanku. Nak naik kereta, kita minta, Ya Allah, beri keselamatan padaku. Nak baca kitab, kita minta, Ya Allah, baca buku, baca bahan. Ya Allah, bagi pertolongan kepadaku, bagiku faham. Ya Allah, bagiku mudah urusan. La haula wa la quwata illa billah. Kita tak banyakkan hal itu dalam hidup kita. Maka kita kontang hubungan kita dengan Allah. Kita teringat. Sebab tu ada orang bila dia ada masalah, bagi duit kat masjid supaya buat sembahyang hajat. Sedangkan dia dengan Allah sendiri boleh berhubung. Duk tunggu orang untuk selesai dengan Allah. Seolah-olah Allah tu jauh daripada dia. Dia tak berbicara dengan Allah. Sedangkan Allah adalah tempat hamba mengadu. Fa inni qarib, aku dekat. Seperti mana dalam siri-siri yang lepas yang telah saya sebutkan. Kadang-kadang orang apabila ada masalah, ditimpa apa-apa masalah, siapa yang pertama yang datang dalam fikiran dia untuk diselesaikan masalah? Semua orang, kalau dia tak baik hubungan dia dengan Allah, timbul dia masalah, otak dia cari, siapa aku ni minta tolong ni? Tak salah lah nak tolong, minta tolong hamba sebagai sebab musabab. Tapi otak dia yang pertama mesti fikir, oh ni dia ni kawan aku ni, dia ni ada duit sikit. Oh dia ni kabel besar sikit, boleh tolong. Otak dia tu, cara otak dia fikir. Sedangkan patutnya hamba ni, apa-apa je berlaku, yang pertama tu, aku doa lah. Selepas daripada tu kita carilah sebab musabab dalam alam ni. Tapi yang first, kita Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, tolong aku. Kalau sejuta manusia ataupun seluruh manusia di bumi ini tolong, kalau Allah tak izinkan, hal itu tidak akan berlaku. Jika semua orang tak tolong kita, tapi Allah izinkan, Allah tolong kita, maka hal itu akan berlaku. Maka dengan sebab itu, maka kita mudah-mudahan dengan membaca, dengan memahami hadis ni, kita sentiasa mengangkat tangan kepada Allah berdoa. Dan ketika kita angkat, kita sentiasa percaya Allah tidak akan yarudduhuma sifran khaibatain. Allah Ta'ala menolak dua tangan itu dalam keadaan kosong dan kecewa. Tak akan berlaku. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, hadis itu juga dengan sanad Al-Hakim, dia ada penambahan hatta yada'a fihima khaira. Bila hamba angkat tangan pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak akan biarkan dia turun tangan dia, melainkan sehinggalah Allah letakkan pada dua tangan itu khaira, satu kebaikan. Berimanlah kita pada Allah dalam hal ini.
Dan percayalah bahawasanya setiap kali kita berdoa, Allah pasti memberikan sesuatu kebaikan kepada kita. Dengan syarat kita sungguh-sungguh doa lah. Bukan doa macam semua orang doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Dia macam main-main. Tak bersungguh-sungguh. Tak hadir diri dia. Doa macam mana yang kita sebut. Tadarru'an. Dalam keadaan takut. Wa khufiyah. Merendahkan suara. Khaufan. Dalam keadaan tadarru'an. Rendah diri. Wa khufiyah. Merendahkan suara. Khaufan dalam keadaan takut, kita tak bersopan, langgar peraturan Allah. Wa tama'a, dan betul-betul mengharapkan pada Allah. Ini yang disebut dalam ayat-ayat tadi. Insya-Allah, dengan janji Allah yang pasti, doa kita akan dimustajabkan dan kita akan diterima oleh Allah.